Hey ho, welcome to Talk with PDT. Di episode video saya kali ini, saya akan berkongsi dengan kamu semua tentang 7 konspirasi terbesar COVID-19 ataupun coronavirus. Jadi kepada yang masih baru di dalam channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like atau komen di channel ini. Tanpa berlengah, sama-sama kita tengok 7 konspirasi terbesar coronavirus. Berikut merupakan 7 teori konspirasi terbesar tentang COVID-19. Pertama, Kerajaan Amerika Syarikat. Apabila sesuatu yang sangat besar berlaku di dunia, Amerika Syarikat tidak terlepas daripada dikaitkan dengannya. Terdapat kabar angin yang mendakwa bahawa Kerajaan Amerika Syarikat adalah pihak yang bertanggung jawab mencipta coronavirus. Dakwaan ini pertama kali dibuat oleh rangkaian berita Rusia yaitu Channel One. Semasa siaran berita secara langsung, penyampai berita berkata bahawa Kerajaan Amerika Syarikat mencipta virus bertujuan untuk memusnahkan ekonomi pesaing terdekatnya, yaitu China, dan menambah bahawa Amerika Syarikat mungkin juga telah menciptanya supaya mereka boleh menjual vaksin kepada kerajaan China. Penyampai itu mendasarkan dakwaannya terhadap hakikat bahawa corona bermakna mahkota dalam bahasa Rusia dan Latin. Bagi yang tidak tahu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pernah menjadi hakim bagi pertandingan Ratu Cantik dan pernah mengambil bahagian memakaikan mahkota kepada pemenang. Penyampai berita tersebut berkata ini adalah sebab mengapa virus ini dinamakan bersempanan nama mahkota. Sementara itu, para saintis mengatakan bahawa mereka menamakan nama tersebut kerana virus itu mempunyai bentuk seperti mahkota. Kedua, Bill Gates. Jika anda tidak tahu bagaimana Bill Gates dikatakan berkait dengan semua ini, maka kita perlu ulang masa kembali ke Oktober 2019. Pada bulan tersebut, Yayasan Bill dan Melinda Gates bekerjasama dengan Forum Ekonomi Dunia dan Johns Hopkins Center for Health Security untuk menguji sejauh mana kita bersedia untuk berhadapan dengan wabak. Dan secara kebetulan, virus COVID-19 muncul 2 bulan kemudian. Para ahli konspirasi teori berkata bahawa program itu merupakan permulaan kepada wabak yang bakal berlaku, yang mana yang telah dirancang oleh ketiga-tiga organisasi ini selama ini. Dalam satu rancangan dokumentari Netflix pada tahun 2019 yaitu The Next Pandemic, Bill Gates telah meramalkan bahawa wabak seperti coronavirus akan berlaku bermula dari sebuah pasar di China. Sementara itu, Johns Hopkins Center for Health Security telah menafikan sebarang hubungan antara kejadian itu dan wabak COVID-19. Ahli teori konspirasi menyokong dakwaan mereka dengan hakikat bahawa Yayasan Bill and Melinda Gates terlebih awal telah menyediakan pembiayaan untuk Institut Pirbright yang berpangkalan di United Kingdom yang mempunyai passion bagi vaksin coronavirus. Mereka berkata Bill Gates bekerjasama dengan institut itu untuk memulakan wabak ini agar beliau boleh menjual vaksin. Pirbright Institute menafikan sebarang hubungan antara organisasi mereka dan virus COVID-19. Seorang juru cakap Pirbright Institute berkata, mereka hanya meneliti coronavirus yang menjejaskan burung dan bukan manusia. Vaksin mereka tidak memberi kesan kepada manusia maupun haiwan. Ketiga, Internet 5G. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa Wuhan adalah salah satu daripada bandar-bandar China yang terawal untuk mendapat Internet 5G dan ia merupakan bandar di mana COVID-19 mula-mula muncul. Kebetulan, Dana Ashley yang merupakan seorang ahli teori konspirasi percaya bahawa virus ini disebabkan oleh gelombang radiasi yang dikeluarkan oleh Internet 5G. Dakwaan Dana adalah berdasarkan kertas penyelidikan berusia 2 dekad yang mendedahkan 5G adalah berbahaya kepada kesihatan manusia.
Dia berkata bahwa coronavirus ini sebenarnya adalah satu keracunan radiasi yang menyebabkan sistem imun menjadi lemah sekaligus membuatkan seseorang itu terdedah kepada penyakit. Namun, mereka yang berada di pihak lain mengatakan bahwa Dana hanyalah seorang ahli teori konspirasi. Kumpulan ini menyatakan bahwa kajian tahun 2000 yang dipetik oleh Dana telah disangkal oleh satu kajian tahun 2005 yang membuktikan 5G tidak berbahaya kepada manusia. Mereka juga menegaskan bahawa Wuhan hanyalah salah satu daripada 16 bandar China yang mendapat internet 5G pada masa yang sama. Keempat, kerajaan China. Sesetengah orang percaya bahawa China mencipta virus COVID-19 sebagai sebahagian daripada program senjata biologinya. Mereka berkata bahawa virus tersebut tersebar dari sebuah makmal yang seterusnya menyebabkan epidemik. Makmal yang dimaksudkan adalah makmal Bio Keselamatan Kebangsaan dan merupakan satu-satunya kemudahan milik kerajaan China untuk menjalankan kajian ke atas virus-virus berbahaya yang merupakan sebahagian daripada Institut Virologi Wuhan yang terletak di Wuhan, di mana virus ini berasal. Dakwaan ini dibuat disebabkan oleh kenyataan yang dibuat oleh Presiden Xi Jinping sebaik sahaja wabak ini bermula. Xi berkata bahawa keselamatan makmal-makmal adalah isu kebangsaan pada hari berikutnya. Kementerian Sains dan Teknologi China mengeluarkan arahan mengenai bagaimana untuk memastikan makmal-makmal bagi mengelakkan virus daripada tersebar terus. Ahli teori konspirasi menyokong dakwaan mereka dengan fakta bahawa virus-virus sebelum ini telah bocor dari makmal China. Sebagai contoh, sindrom pernafasan akut SARS yang telah bocor sebanyak 2 kali. Kelima, kerajaan Kanada. Kanada juga tidak terlepas daripada dikaitkan dengan isu ini. Sesetengah orang percaya bahawa kerajaan Kanada yang dipimpin oleh Justin Trudeau telah mencipta virus COVID-19 di makmal mikrobiologi kebangsaan di Winnipeg, Kanada. Makmal ini merupakan milik kerajaan Kanada yang menjalankan kajian ke atas virus-virus membunuh, sama seperti yang terdapat di Wuhan. Para ahli konspirasi teori berkata bahawa 2 perisik China telah mencuri virus itu dan menghantarnya ke Institut Virologi Wuhan, di mana ia akhirnya menyebabkan epidemik. Perisik yang dimaksudkan adalah Dr. K. Ding Cheng dan istrinya Dr. Xiang Kuo-Chu. Pasangan ini bekerja di makmal tersebut sebelum diberhentikan pada tahun 2019. Ahli konspirasi berkata bahawa mereka dipecat kerana mencuri sampel virus itu dan menghantarnya ke China. Tetapi polis Kanada pula berkata ia disebabkan oleh masalah-masalah dasar dan pentadbiran. Pihak mana sebenarnya yang memberitahu perkara sebenar? Keenam, letupan meteorit 2019. Sesuatu yang menakjubkan telah berlaku di timur laut China pada awal pagi 11 Oktober 2019. Sebuah meteorit meletup di langit sejurus selepas tengah malam dan menyebabkan cahaya dahsyat yang membuatkan langit cerah seperti siang. Para ahli teori konspirasi mengulas tentang kejadian ini dengan mengatakan bahawa meteorit itu membawa virus COVID-19 dari angkasa lepas. Para saintis pula berkata ia tidak mungkin kerana meteor itu tidak mendarat di bumi, dan jika ia mendarat sekalipun, saintis percaya bahawa ia tidak akan bertahan disebabkan oleh suhu yang sangat tinggi ketika ia mendarat. Meteor yang tidak terbakar di atmosfera boleh mencecah suhu 647 darjah Celsius sebaik sahaja yang menghentam bumi, dan ia sudah cukup untuk membunuh virus beberapa kali. Pakar penyakit berjangkit yaitu Dr. Dominic Sparks menambah bahawa virus COVID-19 mungkin berasal dari bumi kerana ia hampir sama dengan SARS dan MERS. Ketiga-tiga virus ini tergolong dalam kumpulan yang sama dikenali sebagai coronavirus. Kita tahu kedua-dua SARS dan MERS berasal dari bumi, tetapi adakah COVID-19 pun sama? Ketujuh, dihasilkan dari HIV. Teori ini dicadangkan oleh sekumpulan penyelidik India. Mereka berkata bahawa virus COVID-19 mirip dengan HIV
Dan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa seseorang telah mengubah suai HIV untuk mencipta virus baru. Mereka menerbitkan kertas tersebut dalam BioRevix, sebuah laman sesawang untuk kertas-kertas kajian yang bakal disemak. Para penyelidik tersebut tidak memberikan nama, jadi kita tidak akan tahu siapa yang bertanggung jawab. Berikut merupakan 7 senarai konspirasi terbesar dunia yang hangat diperkatakan sekarang. COVID-19 sedang menjadi wabak yang sangat ditakuti di dalam dunia pada saat ini. Usaha untuk menghapuskan wabak ini adalah lebih penting daripada merungkai teori-teori konspirasi yang hangat diperkatakan. Jadi kepada semua yang sedang menonton sampai part ini, jangan lupa stay safe, stay at home, stay lockdown, dan berilah kerjasama. Sama-sama kita menyelamatkan dunia daripada coronavirus. Thanks for watching. Stay cool, stay awesome. Hey ho. I am BDT.